Statistik yang telah saya sebut tadi, ada 107,000 binaan dimusnahkan, 22,000 wanita kematian atau kehilangan suami. Ada satu namanya half widow. Mereka istilahkan 22,000 wanita ni half widow, maknanya tidak janda, tidak isteri. Saya tak tahu suaminya hidup atau tidak, jadi mereka panggil half widow. Dalam fiqh ni saya tahu, kalau tak silap saya, dalam mazhab Syafi'i kita beri sampai 6 bulan. Kalau tak dengar dah sama ada hidup atau mati, hilang, maka bolehlah dia kalau nak dinikahkan dengan orang lain, maka boleh. Tapi mereka ini dia kata kami tak tahu, ya. Jadi disebut istilah nak widow tu janda lah kan, jadi separuh janda. Janda pun tidak, isteri orang pun tidak. Yang jadi anak yatim setakat hari ini sudah 105,000. Kalau siapa nak yatim orang Kashmir, saya boleh tanya-tanyakan. Tapi dia orang ni bapak-bapak kita ni, dia nak sekali dengan mak-mak. Jadi saya betul salah. Orang kita ni pasien tu, dia banyak akal. Jadi 105,000 kanak-kanak menjadi yatim, 10,000 wanita diperkosa oleh tentera India. India mengatakan bahawa Kashmir ini bagaikan anak-anak dan kamu boleh bunuh. Tetapi India juga sedang menyebut bahawa now you can get amongst the most beautiful girl on earth. Sekarang kamu boleh dapat mencari wanita antara yang tercantik di dunia adalah di Kashmir. Memang tuan-tuan, kalau pergi Kashmir, saya pergi sebelah Pakistan, Muzaffarabad, memang wanitanya putih, cantik, lebih cantik daripada Arab. Jadi diiklankan kepada tentera India, sekarang masanya kita untuk ambil dia ni. Dan sebab itu ramai yang dirogol ni. Kenapa Kashmir ini diambil? Apa sebenarnya yang India mahu? Jadi salah satu daripada peraturan ialah the answer is the glaciers and fresh water they provide to the region and to India. The glacier waters that flow through Kashmir provide water and electricity to 1 billion people in India. Rupanya sumber air ada di sana. Pakistan sebenarnya, stand Pakistan, walaupun report ni kata Pakistan pun ada kepentingan itu, tapi Pakistan mengatakan bahawa ini adalah hak Kashmir. Dan orang Kashmir adalah orang Islam, kami pun orang Islam. Setelah itu Kashmir kata kami nak bela orang-orang ni. Tapi India, dia agendanya ialah untuk mengambil sumber itu. Yang keduanya untuk menghindukan Pakistan ini, Kashmir ini. Dan saya nak huraikan sekarang tentang India ni. Baik, tuan-tuan puan ya. Ini ada kait dengan Dr. Zakir Naik yang sedang kita bincang. Tapi beginilah, India sekarang sedang diperintah oleh satu parti yang nama BJP. Saya nak sebut apa BJP itu pun saya lupa, ini bahasa India. BJP ini adalah sebuah parti politik yang diterbitkan oleh satu kumpulan fanatik Hindu yang nama kumpulan tu RSS. Pun saya susah nak sebut apa itu RSS, tapi dalam bahasa Hindu. RSS ini dicetuskan pada tahun 1926. Lama. Dia adalah satu kumpulan fanatik Hindu yang mau India hanya Hindu saja. Dia tidak mau agama lain. Islam dia tidak mau, Kristian dia tidak mau, agama lain tidak mau. Jadi dia sedang dia kempen supaya kita mesti wujudkan apa yang dia panggil Hindutva. Hindutva itu bermaksud Hindutva, bukan Hindu orang tua. Hindutva, dia hanya HINDUTVA, Hindutva. Maksud Hindutva ialah
ketuanan Hindu. Kita kan sebut ketuanan Melayu, dia ada dipanggil ketuanan Hindu, atau dalam bahasa Inggeris the Hindu supremacy. Itu maksud dia. Dia bunuh, tak kira orang Islam dia bunuh, orang Kristian dia bunuh, orang Dalit. Dalit ni ialah orang India yang kasta paling bawah, dipanggil Dalit. Kita di sini panggil Paria, maknanya paling bawah kan. Brahman asal daripada kepala Tuhannya, kemudian tu ada pula yang terbit daripada dada Tuhan, kemudian daripada perut, kemudian daripada kemaluan, kemudian daripada kaki, kemudian daripada tapak kaki. Itu kasta dia. Dalit inilah tapak kaki. Jadi mereka sanggup bunuh kumpulan ini. Jadi RSS telah melahirkan parti BJP yang dibina hampir-hampir 60 tahun, sehingga mereka mempunyai 600,000 sukarelawan yang boleh laksanakan pembunuhan ini. Mereka telah membina 4,000 sekolah untuk menanamkan apa yang dipanggil pembencian terhadap selain daripada Hindu, terutamanya Islam. Jadi kurikulum di sekolah-sekolah mereka itu semua menyebut bahawa the Muslims are the conquerors of India. Muslim adalah penjajah India. Oleh kerana itu, kita mesti menghapuskan mereka. Itu yang ditanam ke dalam 4,000 sekolah-sekolah Hindu di India oleh kumpulan ini. Bila BJP bertanding, pelan demi pelan dia mulai bina kekuatan, lalu dia menang. Bila dia menang, dia dapat memerintah hampir semua negeri dalam India, dan mereka lantik ketuanya yang paling ganas, iaitu namanya Narendra Modi. Narendra Modi ini ialah menteri besar satu tempat di nama Gujarat. Pada tahun 2002, Narendra Modi telah mengarah kumpulan RSS ini membunuh 2,000 orang Muslim dalam satu hari. Kemudian dia arah orang-orang Hindu yang ada yang belah perut wanita yang hamil, diambil janin, dibubuh dekat buluh dan diusuk, dibakar. Dia arah orang-orang Hindu ni untuk pergi ke Masjid Barbari di Ayodhya, masjid yang tertua di India, umurnya 1,000 tahun, untuk diruntuhkan dengan mendakwa bahawa di masjid itulah tapak Lord Ram, iaitu Tuhan kami, namanya Ram. Jadi mereka jaja itu sampai 50,000 fanatik Hindu berkumpul mengepung masjid dan mereka runtuhkan. Ketua ini adalah Narendra Modi yang sekarang menjadi Perdana Menteri India. Dialah yang mengarah supaya 370 ini dihapuskan, dan kita sekarang mengambil alih Kashmir semuanya, dan kita mesti sekarang membenarkan orang-orang Hindu duduk di situ, sehingga kita tukar demografi penduduk, iaitu banyakkan Hindu biar orang Muslim jadi minoriti. Ini benar-benar dipelajari cara ini dengan Kristian di Spanyol pada tahun 1492, dan juga dia belajar kepada orang-orang Yahudi macam mana nak menghapuskan orang-orang Islam Palestin. Dia belajar betul-betul daripada situ, dan dia punya proses umpamanya nak menghapuskan orang Islam di Spanyol. Kalau tuan-tuan pergi Spanyol, kita ada Andalusia dulu kan, sekarang tuan-tuan tidak akan jumpa seorang orang asal Andalusia yang beragama Islam. Yang datang banyak orang luar, daripada Morocco, daripada Algeria, daripada Tunisia, daripada Pakistan, daripada Bangladesh. Yang orang tempatan betul dah tidak ada. Apa proses yang dibuat oleh Kristian? Dia
membina kebencian terhadap Islam. Proses itu mengambil 120 tahun. Sampai sekarang Indonesia sudah tidak punya lagi orang Islam yang asal. Di Palestin yang saya sebut tadi 1948, caranya ialah mereka mengambil tanah, membunuh, mengusir. Dulu Palestin adalah 75%, sekarang Palestin tinggal hanya tak sampai 20%, yang lain semua Yahudi. Jadi dirampas tanah, dirampas kebun, dia ambil rumah, dia runtuhkan semua, dan sekarang prosesnya dipanggil proses pengyahudian seluruh Palestin. Nah, India pelajari cara itu. India sekarang ni menganjurkan penghinduan orang-orang Islam. Saya pernah ceramah di sini bahawa sekarang sudah ada operasi lynching di India, iaitu mana-mana orang Islam yang didapati ada daging lembu dalam rumah akan dibunuh semuanya. Kemudian anak-anak muda, orang-orang Islam yang dia berasa dia nak ambil, dia tangkap, kemudian dia pukul dan paksa untuk menyebut Jai Shiram. Apa itu Jai Shiram? Macam kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia sebut Jai Shiram, Ram, Tuhannya yang Maha Besar. Siapa yang tidak mengikut perkataan itu, dia akan dipukul, dicincang, dibunuh. Ini sedang dilaporkan oleh laporan antarabangsa, tetapi tidak ada yang bertindak ke atas India. Sampailah Zakir Naik telah mampu untuk meyakinkan ramai orang-orang Hindu untuk masuk Islam dengan ceramahnya. Pada tahun 2004 dia buat satu seminar yang luar biasa. Zakir Naik buat di Mumbai. Dia jemput saya masa itu, saya tak dapat nak pergi. Dia cari 37 penceramah terbaik di dunia, penceramah Islam. Jadi saya dijemput, tapi saya tak pergi kerana saya ada di Jerman masa itu. Yang pergi Husin Yi. Tuan-tuan, kita tak pernah menyaksikan satu seminar yang pesertanya 1 juta orang. Ini bukan tengok dalam TV 1 juta, ni orang betul 1 juta selama 7 hari, tak kurang langsung. Dia terpaksa sewa tanah seluas 65 ekar untuk menampung kehadiran 1 juta orang 7 hari. Kumpulan tabligh pun tak boleh itu sebab dia ada ceramah, ada pembentangan. Saya kata mana orang lain boleh buat. Dan yang menyaksikan melalui TV dia, Peace TV dia 200 juta yang tengok TV, yang hadir 1 juta. Jadi India melihat ini bahaya. Jadi mereka tumpu bagaimana nak menyekat Dr. Zakir Naik ini. Kepetahannya hanya satu, iaitu dia boleh quote kitab Vedas, kitab Hindu, dia boleh sebut surah, dia boleh sebut apa ayatnya, dia baca kitab Yahudi, dia baca kitab Old Testament Christian, dia baca New Testament, dan bila ada saja orang tanya, dia boleh silang rujuk. Dia kata salah kamu punya quotation tu, berlawanan dengan kitab kamu sendiri, Vedas kata begini-begini. Jadi dia jadi macam orang, jadi apa dia sebut, jadi kagum, tengok macam mana. Dan sebab itu ramai masuk Islam. Bila masuk Islam, dia anggap sebagai gugatan, maka dia diberikan fokus. Akhirnya dia mengambil keputusan, kalau saya dibenarkan diri saya ditangkap dan didakwa dengan dakwaan palsu, saya tak boleh buat kerja ni, padahal kerja ni penting. Lalu 5 negara memberikan anugerah kepada dia: Bahrain, Saudi, Malaysia, Morocco, Algeria, bagi anugerah yang tertinggi. Dan Malaysia kita bagi dia tokoh Ma'al Hijrah, diberi oleh Kebawah Duli yang Tuan Agong masa itu Sultan Abdul Halim, beri kepada dia.
Dalam 15 negara yang menawar dia untuk duduk di negara dan boleh bagi kerakyatan, dia pilih Malaysia. Dia pilih Malaysia. Dia kata, saya nampak potensi Malaysia ni sangat baik, sebab Malaysia melayani kumpulan minoriti dengan sangat baik. Orang tu Hindu ke, Kristian ke, Buddha ke, Taois ke, hatta yang tak ada agama, yang etis pun kita layan. Kita ada undang-undang dan kita pertahankan undang-undang, kita perketatkan, tapi tidak pernah kita menganiayai. Jadi dia kata Malaysia contoh. Sebab itu saya datang ke Malaysia. Maka orang-orang, beberapa segelintir orang-orang yang sangat benci dengan dia, mendesak supaya dia dihantar ke India. Dengan pemerintah yang ada di India, BJP, memang ketika saya hantar surat kepada Dr. Mahathir, saya mengatakan ini kes-kes yang akan berlaku, jangan hantar dia ke India. Jadi Alhamdulillah Dr. Mahathir kata okey, kita tidak akan hantar dia, sebab dia tidak akan dapat bukan saja pembicaraan yang adil, dia juga tidak akan dibicarakan. Mereka cuma nak tahan dia, dan akhirnya barangkali akan diseksa, dan untuk akhirnya dia membuat perakuan palsu. Kenapa saya kaitkan dengan Kashmir? Dia akhir-akhir ni Dr. Zakir selalu menelpon saya. Dia kata, brother, please help our sisters and brothers in Kashmir. I cannot allow myself to be quiet. If the Malaysian government wants me to leave Malaysia, insyaAllah I can leave, no problem. I've got Allah. Kalau kerajaan mau saya keluar, saya keluar, tapi pertahankan Islam. Dan mempertahankan Islam itu, di akhir-akhir ni dia kata, dia seru supaya semua orang kita ni ambil tahu tentang Kashmir, sebab kita tak pernah kisah. Kita pun dengar Kashmir itu pasal nak pergi melancung, ya, bukan yang kita dengar pun. Sikit sekala kita doa pun sekala, kadang teringat, kadang terlupa nak sebut Kashmir gitu. Kita dah sebut pasal orang ceramah, sekarang kita naikkan Kashmir.